berkaitan dengan kita indahnya solat berjemaah imam dan makmum. Imam dan makmum ni memang kita cerita tentang praktik dalam bab solat, tapi sebenarnya boleh diimplement dalam bentuk yang lain. Kalau kita faham, fahamlah. Yang tak faham, tak fahamlah. Kan buat-buat fahamlah tentang. Okay. Jadi dalam keadaan demikian, imam diketahui mempunyai sifat sebaliknya. Maknanya diketahui sifat imam tersebut. Sekiranya makmum mengetahui bahawa keadaan imamnya itu adalah sebaliknya, maknanya makmum dah tahu dah imam tu sifat dia sebaliknya. Maknanya sebaliknya dia bukan kewajaran jadi imam, tuan-tuan. Tapi itulah kita belajar bab fiqh tapi tak praktik. Tapi bila orang ajar bab fiqh buat tak tahu sebab apa? Fikir untuk solat ke, tuan-tuan. Tapi sebenarnya dia boleh praktik dalam kehidupan, tuan-tuan. Jadi kita nak praktik dalam kehidupan. Kita tahu kalau imam mesti lelaki, kan? Imam mesti lelaki, tak boleh perempuan. So maknanya diketahui keadaan si imam ni, satu perempuan, dua khunsa. Dah tahu dah imam tu khunsa, tiga seorang yang gila. Sekarang ni kita kena tengok juga, kan? Tapi yang kalau gila ni memang diiktiraf lah. Maknanya pihak kesihatan iktiraf dia gila. Kompek kafir yang menyatakan kekufurannya seperti kafir zimmi. Jelas nampak. Dah kafir dah. Tak boleh tu. Jadi imam ni nampak kan? Jelas. Kemudian kafir yang menyembunyikan kekufurannya seperti zindik, maka makmum wajib mengulang solatnya. Mengulang solatnya. Maknanya kalau makmum dah tahu dah. Hal ini kerana sifat perempuan, kekufuran yang dinyatakan dan apa yang disebutkan bersama kedua-duanya sebelum ini merupakan suatu tanda yang nyata, tuan-tuan. Okay. Berkaitan dengan imam seorang kafir, perempuan dapat dikenali dengan suara, itu jelas. Bentuk tubuh badan dan lainnya kita dapat. Sebab tu kita dalam bab sembahyang ni, perempuan tak wajar jadi imam. Bukan tak wajar, tak boleh. Kalau diberi pilihan, jangan diberi pilihan. Pilihan pun tak boleh tau. Imam tetap adalah lelaki, tuan-tuan. Tu dia punya keadaan yang pertama. Pada tahu dah perempuan ni kita boleh pandang dia macam mana. Kalau dia lapuk pun itu cerita lain lah. Kalau dia tomboy, kan? Tu macam saya bertugas itu, tengok nama. Tapi dia bukan Islam lah. Tengok nama tu anak perempuan. Dia pandang macam anak dia lelaki. Tapi tak apalah, bukan Islam kan. Pandai dia lah, tuan. Dia jumpa tulis anak lelaki, tapi bila tengok muka perempuan, kan? Tak apalah, tu pandai dia lah, tuan. Dah tahu juga dia begitu juga khunsa dan orang gila. Ciri-cirinya kita senang ketahui. Orang gila kita dah senang ketahui, tuan. Tapi kalau berbeza gila, tak tahulah. Gila-gila bayang, tak tahulah. Yang tu memang kita tak boleh nak kenal. Ini memang dalam gila. Manakala orang yang menyatakan kekufurannya dikenali melalui perbuatan memasuki rumah-rumah ibadah mereka dan lain-lain. Makmum yang berimamkan mereka pula cuai kerana tidak menyelidik keadaan imamnya. Sebab tu bila nak pilih imam tu selidik, kan? Tak salah ada pejabat agama bila nak nanti imam masjid temu dulu. Ini bagai, kan?
Praktis dalam kehidupan. Nak cari imam pun, nak cari ketua, pernah. Ya, jumpa tak? Ya, pernah tak datang rumah? Tak. Tahu tak? Tapi Allahu'alam kan. Kan? Tapi itu dalam praktik kehidupan lah. Dalam masalah imam kena tahu. Kita kena kenal imam. Lepas tu kita ada meruga, kita nak kenal dia, ya. Lepas tu almarhum Syekh Muqaddar dulu mufti sebelum ni, kalau ada temuduga imam, dia akan ada sekali. Ya? Kalau ada temuduga pengajar, dia akan ada sekali. Sebab apa? Dia bukan nak tanya sangat pun tuan. Saya pergi temuduga depan dia pun, dia tak tanya pun. Yang paling best dia tu, aku ni pasir, kau ni batu. Tu ialah kan. Sebab dogi tak nak belajar. Kita memang dogi, nak macam mana? Kan? Tapi dia baik lah. Dia nak jumpa orang tu, siapa orang nanti kan? Tu dia kan. Tak salah dong pergi jumpa orang tertentu tuan-tuan. Lepas tu ada pegawai baru datang. Dan dia cakap, Ustaz, sementara tak ditempatkan di mana nak pergi dulu, Ustaz, kau pergi jumpa mufti, pergi jumpa orang alim. Sebab apa? Dia adalah orang agamawan, tuan-tuan. Saya kalau orang ceramah khusus kahwin, saya kata apa? Supaya kena kenal siapa imam tu, siapa ketua tu. Ceramah khusus kahwin, saya kata korang ni pindah rumah, hidup berumah tangga, tompet pertama kau kena pergi jumpa imam ke situ. Pergi. Tapi tuan-tuan ada tak dapat orang pindah rumah, orang baru pindah jumpa imam? Tak ada makna tuan-tuan. Kita bukan ada pindah pun, tak bekerja jumpa imam tuan-tuan. Jumpa imam ni ada pelbagai cara, betul tak? Jumpa kat kedai kopi pun boleh juga dia jumpa imam. Dah tahu. Bila orang kata imam ni dia okey, dia selalu lepak kedai kopi. Okey lah. Jumpa dekat kedai kopi. Imam ni pun okey ni, dia selalu malam-malam apa? Tengok bola. Geram tu kata kalah dah 2-0. Tapi malam besok yang saya akan tengok kan. Malam ni saya tak tengok, tu bukan negara pilihan. Ya, malam besok saya tengok Jerman first game kan. Ya, saya yakin Jerman menang. Tapi bila saya yakin selalu kalah. Itu masalah itu kan. Ya, wallahualam. Ya. Jadi tuan-tuan, kita dia berimamkan mereka pula. Tapi yang cuainya adalah makmum. Kita tak boleh cuai. Sebab tu dalam kita berjemaah ni kan, kita kenal imam kita siapa, imam kita ni. Orang ni macam mana kan. InsyaAllah. Buat yang bagi seorang imam yang tidak menyatakan kekufurannya pula, maka para ulama berbeza pendapat. Yang ni kalau memang susah nak kenal imam ni jadi kekufuran ni macam mana kan? Okay. Pertama, menurut pendapat yang paling sahih di sisi Al-Rafi'i, pengulangan solat tidak perlu dilakukan kerana kesukaran untuk memastikan dia kafir atau sebaliknya. Ini pandangan yang pertama. Sebab tak tahu dia ni macam mana kan? Yang kita tahu yang ni, benda ni yang kita mungkin topik yang luar lah ya. Dalam negara kita ni, insyaAllah orang yang di masjid, di surau tu, yang sembahyang tu semuanya bukan, semuanya Islam. Semuanya Islam. Kalau kat luar tu, mungkin lah ya. Itu yang kadang-kadang saya kata kalau luar negara pergi ya, tuan yang mungkin lebih hebat daripada saya, pergi luar-luar negara, mungkin tak mustahil ya. Sebab dia tidak panggil sebagai musalla, dia tak panggil sebagai surau, dia tak panggil sebagai tempat, dia hanya panggil prayer room saja. Okey. Menurut yang kedua pula pendapat yang paling sahih. Ini pendapat paling sahih yang kita pegang. Di sisi An-Nawawi dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, makmum dituntut untuk mengulang solatnya. Sebabnya imam telah hilang kelayakan melalui kekufurannya. Maka makmum perlu mengulang solat kerana kekurangan imam. Berbeza dengan imam yang berhadas dan seumpamanya, itu bukanlah suatu perkara yang mengurangkan kelayakannya untuk menjadi imam. Okey. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan dengan Imam Syafi'i, dah tahu ke tak tahu ke, perlulah
mengulangnya tuan-tuan. Okey? So maknanya lepas solat baru inilah mengulang solat tersebut tuan-tuan. Okey? Jadi tempat kita ni insya-Allah terlindunglah. Tapi kalau kita berimamkan orang Syiah kan, tiba bila semayang kan, 2 kali rukuk ada kan, kita dah sujud dia ada rukuk kali kan. So jangan ada ikut juga, nak dapat pahala jemaah kan, tak betul. Sebab kalau yang 2 kali rukuk ni kita pun tahu solat gerhana tuan-tuan. Okey. Jika seseorang yang diikuti itu ternyata seorang yang telah murtad atau meninggalkan takbiratul ihram walaupun disebabkan terlupa tetapi tidak meninggalkan niat, maka makmum wajib mengulang solatnya. Hal ini kerana keadaan-keadaan ini bukan suatu perkara yang tersembunyi bagi makmum. Maknanya takbiratul ihram ni perlu dilakukan. Oleh itu dia dianggap sebagai seorang yang cuai. Namun jika imam meninggalkan niat, makmum tidak diwajibkan mengulang solatnya kerana itu adalah suatu perkara yang tersembunyi. Maksudnya imam takbiratul ihram dengar kata Allahu Akbar kan? Dia niat ke tak niat tu imam tak tahu. Sebab niat ni benda yang tersembunyi tuan-tuan. Okey? So dalam keadaan demikian tak perlu mengulang. Tapi kalau tinggalkan takbiratul ihram maka tetap kena mengulang. Sebab apa? Sebab itu adalah rukun dan ianya adalah yang boleh didengari oleh makmum yang lain. Okey? Jelas kan? Baik. Tetapi sekiranya seseorang mengikuti imam yang telah memeluk Islam, kemudian selepas solat imam itu berkata, sebenarnya aku masih belum memeluk Islam, atau aku memang telah memeluk Islam tetapi aku telah murtad, maka makmum tidak perlu menggantikan solatnya. Tak perlu. Sebab apa? Masa sembahyang itu makmum dah yakin dia adalah yang dia Islam. Tiba lepas sembahyang boleh kata dah murtad ke apa kan, boy. Setakat ni hari ni Malaysia tak ada. So kita kena buat. Orang kamu bukan orang kamu saja, orang yang sadar diri dia Islam. Jaga agama dengan baik. Ya, jangan berlaku nanti keadaan-keadaan yang tertentu boleh menyebabkan terkeluar Islam, murtad ke na'udzubillah min zalik. Ya, setakat hari ini kita terkawal. Kerana apa? Sebab pihak-pihak cuba mempertahankan dalam agama juga. Ya, jangan berlaku agama dirosakkan. Sekarang ni macam-macam kan, ya. Sanggup menggadaikan segala-galanya, ya. Demi nakkan keselesaan, ya. Sanggup nak gadaikan segala-galanya demi keselesaan, ya. Yalah, kita nampak kes orang berani apa mungkin gadaikan emas isteri kerana nak pergi berjudi tuan. Ya. Tapi kalau kita gadaikan bini sebab dah tak boleh rolling, tak apa tuan. Ya, memang tak boleh rolling buat apa? Pendapatan tak ada tak lebih kan. Hari ni kan harga pun boleh tahan juga. Tapi sebenarnya ada juga barang yang murah. Cuma kita tak nampak dah tuan. Cuma yang saya muskil hari ni ayam tak menetas ke? Tu je muskil. Sebab payah bona jumpa telur tuan. Ya, nak beli telur yang 10 biji mahal, beli yang 30 biji kan. Wallahu a'lam tuan. Ya, yang 30 biji tu pula dia diagihkan pula 10 wallahu a'lam. Tak tahu pula kan. Okey. So kadang demikian kena jaga rentetan tersebut tuan. Saya nak beritahu bahawa setakat hari ini negara kita alhamdulillah tak adalah kita jumpa kan tiba-tiba lepas sembahyang imam tu kata dia tak Islam semua. Ada kan. Ya. Kau ada kan sekeh ramai. Ya. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita tak nafi ada negara yang berhampiran dengan kita berani declare.
Kan? Yang hari tu pun kita tahu juga ada individu yang berani cakap, dia kata bini dia memanglah dekat, dia kecil Islam, tapi dia dah keluar Islam daripada negara dia, lepas tu dia dudukkan negara kita. Ada juga berlaku kan, yang kes India dulu kan. So kita kena berhati-hati dalam konteks kita tu kan. Ya, isu-isu kan, Freemason, agama semua kan. So semua kena kuat lah. Kena prihatin baik-baik tuan-tuan. Ya. Kita nak agama kita, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Yang perlu kena ada stand ni siapa? Diri masing-masing. Yang dah sedar kita adalah orang Islam, kita bersyahadah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Yang kena sama-sama menjaga agama tersebut, tuan-tuan. Menjaga agama tersebut tu bukan tersebut, tapi agama kita, tuan-tuan. Ya, jagalah kuat agama kita ni. Jangan goyang, jangan jangan berani gangin, tuan-tuan. Ya, kuat kan. Itulah. Kadang-kadang kita pun berani juga, kan? Contoh kita berani kerja jemaah, kerja tak, kerja dengan kuliah, kerja tak, kan? Itulah kita. Kan? Ya, yang tak tahan tu kita rajin sebab orang tu best. Tak best, tak rajin, tuan-tuan. Ya, Allah. Sekarang ni yang sebut best pun tak boleh, bahaya. Ya, sekarang ni atau perkataan yang dalam ni lah, best, padu, kan? Semua boleh, semua ada kan, tuan-tuan. Ya, lopeh ni boleh, selopeh besok Allah marah, tuan-tuan. Ya, okay. Jadi tuan-tuan dalam hati oleh Allah Ta'ala, maka dalam keadaan demikian, maka makmum tidak perlu menggantikan solatnya sebab tak tahu, tiba-tiba lah kan. Tapi benda ni insya-Allah setakat hari ini di negeri kita, di negara kita tidak berlaku lah demikian. Okey. Berbeza pula keadaannya dengan seseorang yang mengikuti imam yang tidak diketahui atau diragui keislamannya. Lalu makmum dikhabarkan tentang kekurangannya, maka makmum diwajibkan untuk menggantikan solatnya. Ya. Yang ni pula kalau memang makmum memang ragu ke, makmum tak ketahui, tu cerita yang berbeza. Tetap kena mengganti. So umumnya tuan-tuan, paling mudah kita bila berjemaah, kita tahu orang tu dah kufur, maka kita dah berjemaah dengan dia, kita kena ulangkan solat tersebut, tuan-tuan. Ya, berubahlah, bertaubatlah, tuan-tuan, kan? Ya, okey. Tapi benda ni dalam bab solat, dalam praktik, dalam kehidupan kita pun fikir-fikirkanlah, tuan-tuan. Ambillah signifikan atau justifikasi yang bersesuaian, tuan-tuan. Okey, jelas ya? Seterusnya, imam seorang ummi. Sekiranya setelah selesai solat ternyata imam seorang ummi, maka menurut pendapat yang paling sahih, dia dihukumkan sama seperti seorang perempuan. Makmum yang boleh membaca Al-Quran wajib mengulang solatnya berdasarkan kepada pendapat baru qaul jadid yang menegahnya berimamkan seorang yang ummi. Persamaannya kedua-duanya mempunyai kekurangan masing-masing. Menurut pendapat yang kedua pula, tidak kuat masalah ini sama seperti seorang imam yang berjunub. Kerana berjunub merupakan suatu yang tersembunyi, maka makmum tidak perlu mengulang solatnya, tuan-tuan. Okey. Dalam aspek yang keadaan yang pertama, dia dihukumkan sama seperti seorang perempuan. Makmum yang boleh baca Quran wajib mengulang solatnya berdasarkan kepada pendapat baru kalau jadi yang menegaknya pertimbangkan seorang yang ummi. Maknanya dia makmum, bacaan dia lebih baik. Bukan lebih baik, maknanya dah imam tu ummi, kan? Bacaan dia tak betul, ya. Lepas tu dia tak boleh baca, kan? Ya. Okay. Jadi keadaan tersebut, makmum tu dia lebih baik. Jadi maka makmum itu kenalah mengulangkan solatnya, tuan-tuan. Okey. Manakala keadaan yang kedua pula, pendapat yang kedua pula, pendapat pertama kata kena ulang. Pendapat kedua pula kata tak perlu mengulang. Kenapa? Sebab dia ni seumpama kes yang kita tak tahu dia ni ummi ke tak
Umi tuan-tuan. Okey. Contoh ni yang berlaku ni, ada individu yang dia menghafaz ayat Quran tapi dia tak reti baca. Ada pada mereka yang baru nak memeluk Islam kan. Baru nak memeluk Islam, ramai yang dia tahu baca Fatihah tapi dia tak reti nak baca di dalam Al-Quran tuan-tuan. Ada sebenarnya jumpa saudara baru dah hafal dah Fatihah, dah hafal dah. Macam mana boleh hafal? Ingat ikut orang baca. Kan. Dia je, tapi dia tak reti baca dalam Al-Quran tuan-tuan. Okey. Jadi orang ini yang dirotinya pendapat pertama dikatakan kena mengulang. Gantikan. Kerana yang pertama tu ada kekurangannya. Maka Imam Al-Rafi'i membezakan antara keduanya dengan mengatakan bahawa keadaan tidak mampu membaca itu merupakan satu kekurangan berbanding dengan keadaan berjunub. Begitu juga dengan cara untuk mengenal pasti seorang itu sama ada dia boleh membaca Al-Quran atau tidak, lebih mudah berbanding cara untuk memastikan imam berada dalam keadaan suci atau tidak. Hal ini kerana jika makmum mendapati imamnya telah bersuci, maka kemungkinan untuk dia berhadas selepas itu tidak dapat dinafikan. Okey. Berbanding dengan masalah apabila makmum mendengar bacaan imam yang ummi, maka dia terus dapat mengetahui keadaan imamnya itu. Jadi Al-Rafi'i ini pula nak bagi lebih jelaskan, kita tak pasti dia ni ummi ke tak ummi sebab dia adalah keadaan yang tersembunyi, yang tak tahu. Kecuali kalau dia baca memang tak betul, kenalah mengulangannya tuan-tuan. So kalau kita rasakan imam tu baca tak betul, kita kena mengulangkannya tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam bab rukun Al-Fatihah tuan-tuan. Okey. InsyaAllah setakat hari ini kalau kita belajar, kita mampulah dalam keadaan yang demikian tuan-tuan. Okey. Jadi tidak ada bezanya perkara yang mewajibkan qada atau tidak sama ada perkara-perkara tersebut berlaku ketika solat atau selepas. Apa yang penting sekiranya imam didapati berhadas dan seumpamanya perkara yang membatalkan solat semasa solat, maka makmum wajib berniat mufarakah ketika dia mengetahui perkara tersebut. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' berkata dia perlu meninggalkan ikutan dengan imam, mutaba'ah secara pasti. Maknanya perlu meninggalkan imam apabila tahu keadaan yang demikian, seperti imam yang berhadas tuan-tuan. Okey. Kalau tak tahu, tu cerita yang berbeza tuan-tuan. Okey. Clear? Jelas Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada Okey. Kalau tak ada, seterusnya. Ini kita belajar bab adab tuan-tuan. Adab-adab imam dan makmum. Adab-adab imam sebelum solat. Satu, memelihara kesucian diri. Bersih diri, berhadas dan pakaian itu bersih tuan-tuan. Imam hendaklah memperelokkan kesucian dirinya daripada hadas kecil atau hadas besar. Begitu juga daripada najis. Maknanya bersih daripada hadas kecil, hadas besar daripada najis. Maknanya pakaian itu bersih semua tuan-tuan. Perkara-perkara di bawah termasuk dalam perbuatan memperelok kesucian diri daripada hadas kecil, iaitu melakukan sunat-sunat wudu seperti berikut. Maknanya menjadi seorang imam, menjadi seorang makmum, adab dia bila kita ambil sembahyang, janganlah ambil yang rukun saja. Yang sunat pun buat tuan-tuan. Yang sunatnya baca Bismillahirrahmanirrahim kan? Itu tuan. InsyaAllah yang kat dalam ni alhamdulillah lah. Yang kat luar tu tak pasti tuan-tuan. Tapi insya-Allah juga sebab dia tengok live, alhamdulillah tuan-tuan. Dia pun menjaga adab ni. So jangan malas-malas lah. Kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarlah lidah kita ni basah dengan zikir dan munajat, dan biarlah basah lidah kita ini dengan kita mengucapkan kalimah-kalimah baik tuan-tuan. Jangan mengucapkan benda yang tak baik tuan-tuan. Apa jua berlaku, cuba fikir secara positif tuan-tuan.
Siapa jua besok keputusannya positif je lah tuan-tuan, ya. Positif je lah. Rajinlah datang semayang. Itu je lah rajin datang semayang, tuan-tuan, ya. Allah. Janganlah nak ambil apa-apa, tuan-tuan, kan. Dah memilih dah pun, okay? Terpulanglah keadaannya, tuan-tuan. Kemudian kedua, perkara sunat baca basmalah, ya. Hari itu saya banyak pesan istikharah, ya. Istikharah sebelum pangkal. Hari ini hajat sebelum keputusan, tuan-tuan. Buat solat hajat. Jangan tak buat solat hajat. Ni malih, kan. Cakap banyak tapi malih. Itu yang bayar tu, tuan. Ya. Okey. Allah. Membasuh kedua-dua tangan hingga mempergelangannya dan menjelati jari. Ini benda yang kita tahu sunat. Jadi mungkin kita boleh laju lah. Sebab benda ni pun you all buat. Berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung, ya. Ini berkumur-kumur rasa juga sunat dalam wuduk. Meratakan air ke seluruh kepala dengan mengusapnya, ya. Ini biasa kita buat. Tak payahlah contohnya je, kan. Sunat lagi buat. Kita boleh jaga rambut juga, tuan. Ya. Kalau tak ada rambut tak apalah. Nak buat macam mana, kan. Ya. Saya pun risau. Makin hari makin macam dah lata. Sebab tu rajin pakai kopiah. Sebab tu rajin pakai topi, tuan. Ya. Tidak mahu menampakkan kerataannya. Ya. Cukuplah simen di depan rumah kata, tuan. Ya. Jangan pula dinampak, kan, di atas kepala, tuan. Ya. Wallahualam. Ya, tapi dah warna putih nak buat macam mana, kan? Putih itu bukan keunggulan. Ya, orang kata hitam tu keunggulan, kan? Putih itu keredaan, tuan. Ya, barakah, tuan. So, redha dan barakat. Janganlah berlagak tak nak rambut putih, tuan. Ya, okey. Dia rambut dah putih, lepas tu dia hitamkan. Tak boleh, lelaki tak boleh menghitamkan rambut. Perempuan boleh, tapi untuk depan suami, ya. Tapi kalau suami tu sama yang putih, tak ada halah, sama-sama yang putih, kan. Ya, tak ada halah pun itu kepala, kan. Abang nak suruh ayam hitam rambut, tak boleh rambut tu sama lebih kurang ayam, kan. Cuma anaklah keperajat, tuan-tuan. Ya, sejak bila lah ada bapak McD dan mak KFC, tuan-tuan. Ya, nak jadi orang kaya tu lah, rambut kena putih, tuan-tuan. McD kaya, KFC kaya, kan? Kau khabar patung, kan, di depan, kan? Ya, rambut putih, tuan-tuan, ya. Allah. Menyapu kedua telinga bahagian luar dan dalam dengan air. Ini clear. Menjelati janggut yang tebal dan jari tangan dan kaki. Ini kalau ada orang janggut tebal lah, macam saya ni tak ada, siput, kan, ya. Nak diusap-usap pun terpondok. Nak diusap, kan, cabangnya tengok panjang. Saya dah cuba dah, macam-macam gel pakai, tak jadi, kan. Ya, saya rasa kau nak pakai jelly yang makan tu lah, kan. Jelly yang nak makan, kan, koko jelly, kan. Tak akan jadi pun, ya. Wallahualam. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan kecuali muka dan kepala. Ini dalam bab mengutamakan kanan dalam bab wudu. Ini nak beritahu lah kesesuaian. Kita nak jadi imam, kita jadi makmum, rajinlah buat benda sunat. Sebab benda-benda sunat ni lah yang cover kita juga. Kita punya kekurangan, tuan-tuan. Ya, tak ada kita perfect, tuan-tuan. Kita memang ada kekurangan. Ya, kekurangan-kekurangan kita inilah yang mungkin kita buat lebih sikit yang boleh top up, tuan-tuan. Mungkin kita dalam seharian kita banyak kekurangan, tapi kita punya kelebihan kita pula kita boleh top up. Kita rajin masuk duit kat tabung, kan. Lepas tu apa lagi, rajin masuk duit kat tabung, rajin senyumnya orang, ya. Bersalaman, beri salam, itulah mungkin yang boleh top up. Lepas tu kita boleh ambil wuduk pun, tuan-tuan, top up dengan kita punya tadi lah. Buat benda-benda yang sunat, tuan-tuan. Okey. Menghadap kiblat ketika berwuduk dan ketika membaca doa selepas berwuduk, tuan-tuan. Menghadap kiblat. Kemudian keluar daripada perselisihan pendapat para ulama dengan melakukan perkara-perkara berikut. Berturut-turut pada rukun-rukun wuduk, ya.
menggosok atau menyental anggota wuduk ketika membasuhnya, menyapu seluruh kepala, membasuh tangan hingga pergelangannya pada permulaan wuduk. Okey, manakala melakukan perkara sunat mandi wajib dan sebagainya, termasuk dalam perbuatan memperelok bersuci daripada hadas besar. So jadi imam, jadi makmum, kita belajar diri kita, mengajar diri kita dengan melakukan perkara-perkara sunat dalam berwudu. Tak bazir air, tuan-tuan, kita tambah dulu, tuan-tuan. Ya. Yang jadi bazir buka air besar-besar. Itu jadi bazir. Kan? Dia ada pipe yang air kecil kan. Tapi kalau kat rumah dapat pipe kecil tu, basuh macam payah kotor nak mandi kan. Itu mana masing-masing lah, tuan-tuan. Ya. Tapi kalau surau ada sampai wudu tu, pipe tu lah yang sesuai. Dia menjimatkan air. Maknanya air tu keluar sikit je, tuan. Kan kadang-kadang buka kan, besar kan. Allah, mentang-mentang lah air murah. Ya, sedap. Dan paling penting pula, bukan kita bayar. Itu masalah. Kalau pergi ke surau tu, ke masjid, okay? Itu perkara yang ada sebelum solat. Kemudian yang kedua, bersiwak. Yang ni menggosok gigi. Kalau ada kayu sugi tu, bolehlah praktikkan. Ya? Tapi kalau tak tu pun, rajin gosok gigi tu. InsyaAllah pergi sembahyang subuh, gosok gigi. Pergi sembahyang maghrib pun, InsyaAllah gosok gigi kan. Yang kadang-kadang susah sikit, zuhur dengan asar. Ada ke bawa bu gigi ke pejabat? Allah. Ya, kalau ada, alhamdulillah. Saya dulu memang ada lah bawa bu gigi ke pejabat. Sebab kalau tidur ke pejabat, kan, bertugas ke apa, tuan-tuan kan. Jadi kalau ada, itulah. Ni benda yang sunat, supaya adab imam dan makmum. Disunatkan sebelum solat kerana dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menjadi dalil pada syariat ni sebelum solat, antaranya. Jadi kalau kita sebelum kita datang kuliah, datang ke maghrib ni kan, rajinlah. Kita mandi masa tu, kita gosok gigi kan. Okey? Jangan malih-malih, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana aku membebankan ke atas umatku atau ke atas semua manusia, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali sebelum solat. Okey. Kalau maknanya aku ni tidak kerana aku membebankan ke umatku, maknanya tidak ada bebanan. Maka Nabi beritahu nak suruh untuk bersiwak, tuan-tuan. Jadi tanda dia apa? Banyak kelebihan di sini, tuan-tuan. Banyak kelebihan dan banyak manfaat. Ya, dapat ikuti sunnahnya, kayu siwak selalu bawa tu kan. Itu lagi hebat lah, tuan-tuan. Ramai kawan-kawan yang mampu buat, biasa dilazimkan, tuan-tuan. Benda ni pula dia boleh dilazimkan bila dalam keadaan berkelompok, baru dia boleh buat. Ya, tapi kalau seorang-seorang buat kalau lama dah boleh. Itulah, tuan-tuan. Ya, tapi rajinlah, insya-Allah. Saya rasa pun gosok gigi ni pun tak ada magazi pun, tuan-tuan. Beli ubat gigi tu kan. Tak tahulah kalau tak mampu beli ubat gigi, wallahu a'lam. Ya, insya-Allah boleh beli kan. Okey. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa 'ala al-mu'minina wa fi hadisin Zuhair ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kalaulah tidak kerana aku membebankan ke atas orang beriman, dan dalam hadis riwayat Zuhair ke atas umatku, saya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali sebelum solat. Maknanya Nabi nak beri ketegasan. Bukan ketegasan, maknanya Nabi memberitahu bahawa banyak tanda kelebihan dalam bersiwak atau menggosok gigi, tuan-tuan. Okay. Hadis ketiga yang lain pula, an Abi Hurairah radhiyallahu
qala laula an asyqa 'ala al-mu'minin la amartuhum bi ta'khiri isya'i wa bisiwak inda kulli salat. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu yang menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, kalaulah tidak kerana aku membebankan ke atas orang beriman, nescaya aku perintahkan mereka supaya melewatkan solat fardu isyak dan bersiwak setiap kali sebelum solat. Hadis ni ada melibatkan dua perkara. Ya. Satu, Nabi nak beritahu kepada kita jangan tinggal ataupun malas bangun malam, tuan. Ya. Sebab ada kelebihan dia. Ya. Melengahkan solat isyak tu maknanya kalau kita lewat solat isyak tapi kita bangun malam, tuan. Ini masalah dia kita lewatkan isyak sebab nak tengok bola. Itu masalah. Kan? Itu masalah. So, baik kita segerakan. Sebab kita punya iman ni susah sikit lah kan nak kata, okay? Tapi dah masuk sama juga tak salah. Sambil tengok bola, kemuliaan sekali, tuan. Ya, jangan malam-malam. Ya, doa kepada Allah Ta'ala, kita hajat kepada Allah Ta'ala. Ada pun dalil yang menunjukkan bersedih itu membawa kepada keridaan Allah pula ialah hadis berikut. Dan insya-Allah belum. Sebenarnya isyak pun apa? 8. Okey, bila makin lewat kali ni tanda nak Ramadan dah tu. Dah tak sabar nak Ramadan tu. Ya. Jadi makin lewat nak Ramadan. Memang kita hidupkan Ramadan tu kan. Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur, sihat badan, dapat menaikkan Ramadan dengan baik, tuan. Ya. Mudah-mudahan. Ada pun dalil yang menunjukkan bersuci itu membawa kepada keridaan Allah pula ialah hadis berikut. Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mudharatun lil fam mardatun lirabb. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Tuhan. Mardatun lirabb. Ya, maknanya dia bukan sekadar bersihkan mulut tapi dapat keredaan Allah Ta'ala, ya. Dan dari segi realiti basicnya dapat mengurangkan bau-bau yang tertentu lah, ya. Dapat mengurangkan bau-bau tertentu. Okay? Sebab itu hari Jumaat jangan makan bawang putih, ya. Kurang lah, ya. Sodak ulat lagi selain Jumaat makan bawang pula, kan. So janganlah, ya. Bersihkan, hilangkan bau-baunya. Demikian, okay, tapi sekarang ni kita tak risau apa. Semayang pun dah ada yang pakai mask, tak adalah bau apa-apa, kan. Ya, sekarang COVID naik kan, relax, kan. Saya pergi bertugas, Ustaz ada peserta COVID, kan. Sakit COVID nak undi, masuk lah, dia tolong dulu, kan. Tapi alhamdulillah lah, dah cek tak ada positif, kan. Ya, sebab kita tahu dia punya lorong-lorong yang kita buat khas untuk orang yang penyakit COVID. Okay? Berhati-hati lah, ya. Kalau sakit tu duduklah rumah, ya. Tapi ramai orang tak declare, tu kita tak tahu, kan. Ya, Allah Allah. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Tuhan. Sebenarnya perbahasan mengenai bersiwak sebelum solat ini agak menarik dan panjang, maka saya menyusunnya mengikut tajuk-tajuk berikut. Okey, sebab itulah dalam kitab ni ceritakan juga tentang siwak, tuan. Kalau kita mampu buat, alhamdulillah. Ya. Kalau kita tak mampu, rajin gosok gigi lah, tuan. Tak rajin gosok gigi, macam budak-budak lah gitu, tuan. Ya, budak-budak ialah yang pemalihan dan gosok gigi, tuan. Ya, kita yang dah dewasa ni pastinya bangunnya mesti gosok gigi, tuan. Walaupun tak mandi lagi, kan, mesti gosok gigi, tuan. Okey. Dan terakhir kita punya perkongsian berkaitan dengan takrif, rukun dan perkataan yang seerti bagi siwak. Menurut pengarang kitab Asya' Al-Baijuri, takrif bagi perkataan siwak dari sudut bahasa ialah perbuatan menggosok atau menyental sesuatu dan perlatannya.
Dari sudut syarak pula, siwak diertikan sebagai penggunaan ranting kayu dan seumpamanya pada gigi dan persekitarannya untuk menyingkirkan perubahan bau atau warna mulut dan sebagainya dengannya. Okay. Mustaqun, iaitu orang yang bersiwak. Mustaqun bi, alat yang digunakan untuk bersiwak. Mustaqun fi, tempat yang digosok, iaitu gigi dan persekitarannya. Okay. Kalau tak ada gigi, macam mana nak siwak? Kumur-kumur sudah lah. Okay. Itu orang yang tak ada gigi tu kan. So dia ada 3 keadaan. Rukun dia mustaqun, mustaqun bi, mustaqun fi. Maknanya orang yang bersiwak. Kedua, alat yang digunakan, topik yang dia siwakkan. Ada juga beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang sama dengan perbuatan membersihkan gigi dan bahagian dalam mulut, antaranya ialah bersugi, bersiwak dan sebagainya. Saya sebutkan bersiwak adalah salah satu perkataan yang seperti dengan bersugi secara khusus, kerana ada dalam kalangan masyarakat kita yang menyangka bahawa bersiwak itu ialah menggosok gigi dengan menggunakan akar pokok al-araq saja. Ini akan menyebabkan mereka membuat kesimpulan bahawa membersihkan gigi dengan alat selain daripada itu tidak termasuk dalam perkara sunat. Sangkaan itu ternyata salah, kerana perkataan siwak adalah isim mustaq, kata nama pecahan daripada perkataan siwakan yang berarti perbuatan menggosok gigi. Okey, maknanya tak pakai kayu tu pun boleh. Ini benda yang seangkatan dengan tempat, berbanding dengan pencukil gigi. Itu bukan siwak. Okey. Ada pun perkataan araq pun ialah ismun jismin, kata nama bagi sejenis tumbuhan yang kayunya digunakan untuk bersiwak. Bersiwak menggunakan kayu pokok araq ini sangat digalakkan, dan perbahasan mengenai akan disebutkan nanti insya-Allah. Okey? Jelas tuan? So kalau kita mampu dengan bersiwak dengan kayu araq kita pakai ini, insya-Allah tuan-tuan. Kalau kita tak mampu, maknanya kita ada bulus gigi yang kita pakai tuan-tuan. Okey? Jelas Clear Ada apa-apa pertanyaan? Ya. Macam kita nak suci Ustaz, kan ambil untuk secara bukan syar'i untuk batalkan. Jadi yang ni tadi ada penambahan dari apa? Ambil wuduk kita tu. Okey. Ceritanya tuan-tuan dan rahmati, dari segi perbahasannya jelas, clear tuan-tuan. Dalam kita pergi ke tanah haram, tak perlu risau, sebab ada kaul ulama Syafi'i yang memperjelaskan dalam kita punya wudu pun, selagi mana kita tak nampak apa yang kita sentuh, maka ianya tidak membatalkan wudu kita tuan. Isu dalam bab ni adalah berkait rapat dengan bila nak bertawaf. Tapi kalau kita dah terkentut, tetap batal. Terkentut tetap batal. Yang tak batalnya, yang kira tak batal ni bila kita menyentuh dengan bukan mahram, kan? Tersentuh siapa yang kita tersentuh tempat. Okay? So basicnya bila kita bertawaf, jangan pandang kiri kanan, jalan straight je. Maka dalam keadaan demikian, boleh kawal tak kita punya wuduk kita? Boleh kawal, tak ada masalah. Sebab kita dalam keadaan berihram, kita pegang benda ni, yang kita mungkin berlapis je, okay? Tangan dia. Yang jadi masalah, jangan ngaduk dipimpinnya tangan bini orang. Dan dia nak beritahu tak batal kan? Sebab tu padanya kita tak ada kerisauan sebenarnya. Dalam kaul ulama Syafi'i pun tidak ada halangan kalau kita tidak merasai dan kita tidak ada tak tahu apa yang kita sentuh. Tetapi dalam keadaan demikian, insya-Allah boleh kawal kalau kita tidak berimpit-impit. Kita pun bila berjalan pun, kita akan berjalan dengan lelaki yang berhampiran dengan kita. So dalam bab isu tu tak ada masalah sangatlah sekala punya situasi. Okey. Dan bagaimana pula nak ikut kepada mazhab yang lain?
saya prefer ikutlah seperti yang mana yang kita pelajari tuan-tuan. Okey, dia punya basic dia sekadar menanya hati kita saja. Kita nak ikut pada pandangan mazhabnya, lain contohnya bila kita sapu kepala tu bukan sapu macam ni je. Sebab sapu Imam Syafi'i macam ni je. Kalau mazhab lain kena sapu sampai ke belakang tu kan. Tu antara ni lah yang berlaku perbezaan dalam berwuduk. Yang lain rukun tetap sama, cuma penambahannya di situ saja. Okey. Tetapi tak ada pada saya benda tu tidak ada isu. Sebab kalau kita pergi dengar orang buat ibadat umrah dan haji pada dia tak ada masalah sekarang. Sebab orang dah pandai jaga dia punya keadaan. Yang paling kita nak kena jaganya, jangan kita sakit perut saja. Kalau kita ketua angin tu nak pergi cari tempat wuduk tu, patah balik lah ke belakang tu. Tapi orang kita selambur dekat tompek yang payah air zam-zam ambil wuduk. Kalau marah orang ya. Okey, jelas Kali so tidak ada halangan dekat situ. Yang mana lebih afdal, kita berus gigi ataupun pakai yang mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal semestinya siwak. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam ajak dalam keadaan bersiwak, ya. Tetapi yang kita guna brush gigi, kita guna ubat gigi ni semua, itu adalah tu yang kata tadi, alat yang digunakan berbeza dengan kayu sugi tadi tuan-tuan. Namun adakah ianya bersalahan? Tak ada masalah. Sebab ianya berkait-rapat dengan isu mustaqun bi, mustaqun fi, tuan-tuan, ya. Alat yang digunakan bukanlah semata-mata dengan kayu daripada pokok arak itu semata-mata, tuan-tuan. Okey? Tapi kalau kita boleh praktik seperti mana sunnah Nabi tadi, itu lebih baik. Kerana apa? Sebab kalau dibawa kayu itu di mana-mana, kita senang. Setiap 5 waktu kita boleh gosokkan, tuan-tuan. Yang cuma yang nak kena adab orang yang gosok-gosok ni, kadang-kadang kayu tu terselip ada kat mulut tu, lepas tu tui dia. Itu masalah ya. Ditui dia, yang tak. Topik dia sujud, dia tak nak tui. Topik kita sujud, dia tui. Tu kena jaga adab tu. Ya, kalau lado pun kutip, masuk dalam poket. Dan ada kayu tu kan. Tu dia kadang-kadang dia kena ada cara kayu tu. Tapi benda tu kayu tu semua pun tak adalah makin rosak. Kalau betul cara kita rosak, ni tak ada ditenyeh kan. So pandai-pandai lah keadaannya demikian. Tapi kita keadaan kita, mungkin suasana kita selesa dengan berus gigi dengan ubat gigi saja. Okey. Kalau tadi afdal, sudah mestinya sunnah Nabi SAW adalah dengan kayu tersebut. Okey. Ada pertanyaan lain? Tak ada Okey. Kalau tak ada, saya rasa sekadar itu saja kita, tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi, tuan-tuan, berkaitan dengan kayu sugi juga, tuan-tuan, InsyaAllah. Kalau kita boleh dapat praktikan sebagai sunnah Nabi SAW, hebat kita. Sebab kita adalah umat Nabi Muhammad dan juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi sekadar itu saja kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah doa. Dan air kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.